Sekarang ni kita tengokkan, because tidak ada tindakan pun yang diambil oleh SPRM dan Perdana Menteri kita sekarang. Kenapa? Banyak benda yang berlaku sekarang di luar daripada jangkauan kita, benda-benda seperti ini. Patutnya ulama-ulama, kalau tidak daripada tergolong daripada Menteri Kabinet punya ulama yang dalam kat situ bukan main ramai lagi, ulama-ulama yang di luar patut mesti menyuarakan benda ni. Bangun, stand up and say something. Please, we need your, kita bukannya ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya rasa di sini dia perlu menyatakan dengan jelasnya apakah maksud mujadid tu dan siapakah yang beri mereka title tu pun. Adakah mereka berhak menerima title tu? Apa yang mereka dah buat yang mereka dapat nak dijadikan mujadid? Setahu saya perompak tak boleh dipanggil mujadid, betul tak? Betul. Ya, bukan saja perompak dan lagi tu dia masuk daripada pintu belakang. Belum lagi kita tahu dengan kes-kes lain yang belum diambil tindakan selama ni. Semua kes-kes lain tu senyap aja. Seperti yang 101, 101 punya projek tu. Apa terjadi dengan projek tu? Yang membabitkan diri dia, ada menggunakan wang yang dia kata saya tidak tahu. Dalam masa 2 minggu ni kita boleh tengok Zuraidah sudah buat 2 statement yang berasingan. Minggu lalu dia dihebohkan dengan hujah yang mengatakan saya tidak tahu. Betul? So dia dapat direct nego daripada Kementerian KPTKT 170 juta bagi kepada syarikat ini. Syarikat ini bagi subkontrak untuk orang lain buat. Harga 120 juta. So saya nak tanya Zuraidah sekarang. Apa jadi dengan 50 juta tu? Ada skop lain ke? Ataupun atas angin ke? So dia kena jawab benda ini. Macam mana dia award direct nego 170 juta, kontraktor ini bagi pada orang lain 120 juta, ada margin pula 50 juta tu pergi ke mana? Dia cakap saya tidak tahu. Dan minggu ni yang paling hot dalam 2-3 hari ni dia mengatakan di golongan mereka yang berhijrah daripada orang yang masuk ke parti Bersatu semua adalah mujadid. So jadi dia ni agaknya memang tukang beri fatwa kot. Apa kata sejak bila dia boleh beri fatwa ya? Saya notice kalau Mus tengok kan sekarang ni setiap orang daripada pimpinan parti macam UMNO, PAS dan segalanya semua suka nak beri fatwa. Masing-masing ada fatwa masing-masing. Macam yang kata, kalau kita nak cakap macam Haji Adi kata, wajib kita undi UMNO. Kalau kita cakap wajib, kita kan ada istilah wajib, harus, sunat dan makruh. Kalau kita orang Islam, kita cakap wajib maknanya benda yang mesti dibuat. Bukan harus lagi, mesti dibuat. Tapi kalau tak buat maknanya dapat dosa. So dia mengatakan kepada orang-orang Malaysia ni, semua rakyat diminta untuk mengundi UMNO. BN UMNO, ya. Dia cakap UMNO, dia tak cakap BN, dia tulis UMNO, mengundi UMNO kan. So jadi dia kata wajib undi UMNO. Kalau BN, sebab BN ada termasuk MCA dengan MIC. So jadi sekarang dia kata UMNO. So jadi itu pun dah mengelirukan rakyat. Apa lagi lah orang bangsa asing, orang India dan orang Cina kan. Saya rasa ini sangat memalukan lah. Sebab kalaulah
agama tu dah jadi macam tonggakan mereka. Mereka sesuka hati saja buat apa saja. Dan lah ulama buat macam itu. Sekarang kita ada Zuraidah pula come up with a statement saying, oh, we are mujadid. Who does she think she is? So saya memang makin lama makin meluat lah tengok dia orang ni. Macam rasa macam it's like so annoying. Nanti kita tak boleh nak buat macam mana ya? Kita nak meyakinkan kepada rakyat di sana yang mereka ni hanya nak menggunakan apa saja yang boleh untuk mempertahankan politik mereka, dia punya career mereka, supaya mereka tidak dibuang. Sekarang ni kita tengokkan, because tidak ada tindakan pun yang diambil oleh SPRM dan Perdana Menteri kita sekarang. Kenapa? Banyak benda yang berlaku sekarang di luar daripada jangkauan kita. Benda-benda seperti ini patutnya ulama-ulama, kalau tidak daripada tergolong daripada Menteri Kabinet punya ulama yang dalam kat situ bukan main ramai lagi, ulama-ulama yang di luar patut mesti menyuarakan benda ni. Bangun, stand up and say something, please. We need your, kita bukannya ulama, tapi kita perlu ulama yang memang mahir dalam bab-bab ini. Memang dia punya forte, dia punya tu. Jadi kita tak boleh bagi fatwa. Saya pun tak boleh bagi apa. Tapi saya sebagai rakyat Bahrain, saya mewakili semua rakyat-rakyat sekarang di Malaysia ni. Kita mahu satu tindakan diambil ke atas mereka ini. Kalau SPRM tak boleh ambil, kita yang ini wajib. Yang ini kita wajib bangun dan kita patut membantah. Sebab saya rasa ini sudah keterlaluan. Mereka sekarang dah macam they think they are above law, they can just do anything, they don't care, because kita buat apa je pun, kalau PM dah nak azmin dengan the gang, kita tak boleh buat benda. Tapi kita sebagai rakyat sekarang, apa kita punya tindakan? Betul. So, Mus boleh sambung mungkin. Okey, menariknya doktor ya. Saya dengar walaupun singkat lah. Saya dengar tadi perkataan ada beberapa term ataupun istilah yang sepatutnya dia ada impak. Istilah ini adalah istilah yang bukan biasa-biasa. Satu, apa dia mujadid. Yang kedua, istilah yang mereka gunakan, mereka kata ansar. Kemudian di sana ada disebut juga muhajirin. Kenapa nak? Okey. Pertama sekali, muhajirin ini kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas dari berhijrah. Ya, maknanya selama 13 tahun Di Mekah. Rasulullah berada di Mekah. Jadi kelompok yang memperjuangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanam Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanamkan akidah selama 13 tahun di Mekah. Dipanggil Dan selepas mereka itu kemudian mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan mereka dipanggil muhajirin. Ya, muhajirin. Untuk seolah-olahnya menghalalkan perbuatan yang sangat terkutuk, yang sangat hina, yang sangat keji. Sebab mereka pindah dan menipu rakyat. Sebab mereka berada di sana sebagai wakil rakyat dan juga sebagai menteri masa ketika itu, mendapat konsensus ataupun mendapat undi dari rakyat, iaitu mengundi PH kata kita. Kan seolah-olahnya mereka nak bersihkan, oh kami ni orang bersih, sekarang kami hijrah, bukannya khianat, seolah-olahnya begitulah doktor. Jadi apa maksudnya ni? Maksudnya nak mengiyakan perbuatan mereka yang hina, yang hina-dina ini. Nak tunjuk baik. Nak tunjuk baik. Seolah-olah mereka ni orang baik. Mereka nak tunjuk baik yang mereka tidak ada buat salah. Ya, seolah tak ada buat salah. Seperti begitulah. Maknanya mereka maksud dia nak mengatakan di sini yang PH tu tak bagus. Sebab dia macam dia kata di dalam Islam Allah suruh kita berhijrah. Jadi betul. dia gunakan istilah ni, kita berhijrah tu boleh daripada tempat, daripada hati, daripada
daripada daripada betul. orang tak baik menjadi Betul, orang baik. betul. Tapi kalau mereka ni daripada orang tak baik menjadi yang lebih tak baik macam mana? Ya, betul. Adakah itu berhijrah? Nah, ya, ini yang jadi persoalan kita. Jadi kita menyentuh persoalan kita pada malam ini ialah persoalan itu. Kenapa mereka menggunakan istilah-istilah yang sepatutnya tak ada kaitan Patut pun. tidak ada. Tak ada kaitan langsung. Saja je nak tak ada. Apa kaitan? nak gunakan supaya nak dapat apa nama ni? Yes, nak dapat simpati. Ha, bukan Seolah-olahnya simpati. Saya perbuatan rasa mereka. dia nak tunjuk pandai, yang maknanya dia nak tunjuk okey kami apa nak tunjukkan yang dia benar. Ya. Bukan betul. nak simpati, dia nak tunjuk kami ni benar. Okey. Kami pindah daripada PH sebab Ya. kami tidak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, betul. Kami rasa dia bukan kepindahan yang baik. Betul. Tapi bukan itu yang maksud mereka. Ya. Mereka berpindah tu sebab dia yang benarnya si Azmin tu memang tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Itu je. Ya, Bukan kerana dia tak suka. Memanglah dia tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Tapi dia punya matlamat yang pertama Ya. adalah untuk bawa semua kawan-kawan dia Betul. keluar daripada PH. Betul. Untuk dia supaya dia insya-Allah together with PM yang sekarang ni boleh apa nama ni? Berkuasa lah. Berkuasa. Okay. So ini So ini kita ini- kena tak kita kena cakap, kita kena tanamkan pada rakyat-rakyat supaya mereka faham apa dia orang punya motif yang sebenar. Ya. So jadi dia macam menjelek-jelekkan kita PH. Kalau PH kononnya PH ni banyak buat salah. PH ni gitu, PH ni gini, PH. Apa yang mereka tuduh tentang PH so far tak ada pun. Betul kan? Ya, betul. Tentang tabung haji tak ada betul. Malahan tabung haji kita buat berbilion duit dia keuntungan. Ya. Tapi mana mereka tak bentangkan pun tu. Ya. Lepas tu tentang apa lagi yang dia cakap? Semua yang dia tuduh tentang PH semuanya salah berlaku. Ya. Kemudian doktor, seterusnya mereka mengkaitkan dengan mujaddid. Okey. Saya nak refer apa dia term mujaddid ini. Ya. Apa dia yang dimaksudkan dengan mujaddid? Ya, mujaddid ini ada istilah yang patutnya kita faham, ya. Bukan main sebut saja. Bukan main sebut saja ni. Tolong, ya. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia supaya merujuk kepada apa sebenarnya terminologi maksud, ya, maksud dalam bahasa Melayu. Ini dalam bahasa Arab. Kalau nak susah-susah, pergi aja, tak payah nak susah, pergi tengok dekat, tak salah jauh, pergi dekat Wikipedia pun ada, ya. Tajdid dia daripada perkataan Tajdid, ya. Tajdid. Okey, dalam Islam mujaddid bahasa Arabnya mujaddid itu yakni harfiahnya pembaru. Supaya rakyat faham, ya. Adalah seseorang yang dipercayai dihantar oleh Allah di awal setiap kurun hijrah. Fungsi mujaddid ini ialah untuk memulihkan kembali Islam, menghilangkan unsur-unsur yang telah ditokok tambah dan mengembalikannya kepada keadaan asli. Mujaddid ini boleh jadi seorang khalifah, wali, ulama, cendekiawan ataupun seorang lain yang berpengaruh. Ini disebut dalam hadis, ada hadisnya daripada Sunan Abu Daud, kitab Al-Malahim. Allah akan mengutus kepada umat ini di setiap awal kurun seorang yang akan memperbaharui atau memulihkan urusan agama. Tapi kalau kita tengok dalam tadi yang Rora cakap dalam masa 100 tahun semua seorang. Yes, itu ada juga. Maknanya dalam 100 tahun, kalau hadis ini menyebut tentang awal kurun, ya, awal kurun hijrah. Dan ada hadis yang lain mengisahkan bagaimana tentang setiap 100 tahun. Terdapat banyak pandangan mengenai identiti mujaddid ini bagi setiap abad. Tetapi Muslim secara umumnya bersetuju, walaupun sekiranya orang-orang di dalam senarai bukan merupakan mujaddid zaman mereka. Majoritinya merupakan cendekiawan ortodoks hebat yang memberi sumbangan besar kepada terhadap Islam. Ini banyaklah senarainya ni, ya. Jadi saya tak perlu nak mengulasnya terlalu panjang di situ. Cuma saya agak bimbang juga sebab ni adik-beradik kita pun ada yang ikut nampaknya. Ada yang ikut ni, saya rasa bimbang bila ada mungkin anak ke
atau menantu ke, Ini bagus ataupun apa tu, Mujahid tentang ustaz tu cakap. betul, ada. Ya, saya dah ini doktor. Jadi jangan sampai mereka terkeliru pula doktor. Ya. Terkeliru dengan istilah. Macam Tak dulu. payahlah saya rasa nak guna-guna istilah ni kerana nak meraih Simpati, undi. politik. Kerana dia punya apa nama ni, benefit untuk dia saja. Ya. Lepas tu bukan dia nak memperbodohkan rakyat pula tu. Ya, betul. Macam kelakar pula. Ya. Sedangkan kita tahu orang yang berhak untuk mendapat gelaran ni adalah orang-orang yang alim, ulama tu semua. So Ya, di sini betul. kita nak tanya, adakah dia tu salah? Dia maknanya dia dia meyakinkan diri dia tu adalah seorang ulama. Untuk dia mendapat Yalah, dia. maksudnya dia panggil Majadin, perempuan, lelaki. Kan? So tak payahlah Zuraida, please lah, come back to sense please. You're a bit too much and rakyat pun dah bosan dah. Iyalah. Okey, doktor, kita baca ya supaya nanti netizen tanya, okey, siapa dia yang disebut? Kalau ini dalam catatan ini antaranya ya, Yang berhak. abad pertama dia ada unsur pendidikan juga. Ya, Jangan ya. sampai Tak faham apa dia mujadid. Antaranya Al-Qasim, Ibnu Muhammad, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah, ataupun An-Nu'man. Ini apa nama, imam mazhab ya, imam mazhab Hanafi ya. Ibnu Sirin abad ke-8, Salim bin Ibnu Abdullah, kemudian Amirul Mukminin Umar Ibn Aziz, Ibni Abdul Aziz ya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Kemudian siapa lagi? Imam Malik Ibni Anas, Kemudian abad kedua seperti Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali ya. Imam Muhammad bin Syaibani ya, Yahya ibn Ma'in. Kemudian abad ketiga Abu Hasan Asy'ari, Abu Syah An-Nasai, Ibnu Suraid. Semua ini tuan-tuan, ini yang dinamakan mujaddid ya. Tolong perbetulkan. Kalau kata nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia yang seolah-olahnya kamu ada ilmu, ada pengetahuan, ya silakan. Tetapi diketawakan saja oleh rakyat. Mohon perbetulkanlah ya, jangan berlanjutan. Jadi ini saya menyeru ni kepada keluarga saya terutamanya doktor. Kalau mereka terdengarlah kononnya ungkapan-ungkapan ini, saya menyeru kepada mereka supaya kembalilah kepada yang sebenar. Fahaman yang sebenar, mujaddid itu bukanlah seperti mana yang dilaungkan oleh Zuraidah. Ya, bukan, itu bukan ya. Kalau kita ikut dia jadi sesat. Tolong jangan kelirukan. Jangan kelirukan rakyat. Betul. Mungkin orang-orang kampung you ni betul. Ya, Tapi janganlah kelirukan orang yang bijaksana, orang pandai. Tak Okey. mungkin boleh ditipu ya. Ya. Kemudian satu lagi aspek betul. Ya. Sebelum kita masuk kepada yang lain. Itu aspek terminologi. Sekarang kita lihat dari aspek yang lain. Macam doktor sebut tadilah, mereka ini duduk di dalam PH. Duduk di dalam PH sebagai menteri. Kerana memperolehi undi dari Rakyat. pilihan raya yang ke-14. Ya. Okey. Yang memilih mereka adalah rakyat Malaysia. Ya. Tiba-tiba mereka melompat. Ya. Okey, saya nak persoalkan ini. Melompat ini ataupun khianat kepada undi rakyat ini apakah yang dinamakan karakter seorang mujaddid? Ini soalan pertama dulu. Mujaddidkah kamu kalau kamu melompat mengkhianati undi rakyat? Mandat rakyat kamu Mandat khianat rakyat tu. itu khianat. Nombor satu itu je pun dah cukup untuk dia jelaskan. Kalau dia boleh jawab. Betul Yes, tak? itu cukup. Kalau katakan, oi kami melompat, tapi sebenarnya kamilah mujaddid. Saya kira Tak masuk akal. tak masuk akal. Ya. Sebab semua tokoh-tokoh yang saya bacakan tadi doktor, mereka bukanlah orang yang lompat. Maksudnya kadang A, kadang B. Kalau misalnya imam mazhab, Syafi'i kah dia, Maliki kah dia, Hambali kah dia,
imam-imam besar ni tidak ada seorang teguh. pun teguh. Macam-macam Islam maksudnya, kalau you percaya pada Islam, you percaya kepada ajaran Nabi Muhammad, ini yang kita nak cakap di sini. Kalau you percaya kepada Islam dan ajaran Nabi Muhammad, you takkan berpindah ke mana-mana, you akan ikut Nabi. Betul. Sama juga macam ini, kita boleh buat persamaan macam inilah. Lain lah, of course kita tak boleh samakan kita dengan Nabi. Maksud saya di sini, kalau you betul-betul percaya kepada sesuatu pemerintahan tu, you dapat sebelum you keluar daripada PH masa pilihan raya PR14, mereka kata reformasi, tapi bila mereka dah dapat kedudukan, mereka khianat rakyat. Dan sekarang mereka come up with a new fatwa mengatakan yang mereka mujadid. Dan dan seolah-olahnya apa yang Zuraidah nak buat di sini adalah untuk menggalakkan lagi ramai daripada MP-MP untuk melompat. Melompat itu sendiri dah salah, betul tak? Salah. Melompat itu sendiri dah salah. Sebab apa? Mereka melompat bukan kerana mereka mujadid. Mereka melompat kerana duit dibayar. Cuba kita nak tanya berapa banyak duit yang dia dibayar. Wallahualam. Kita tak nak tuduh di sini. Tapi tak mungkin seseorang MP itu akan melompat tanpa dibayar. Yang saya tahu yang baik nak dibagi duit pun tak nak melompat sebab mereka setia pada PH. Tapi yang mereka ni kita nak tanya, jangan kau dah gunakan cara kasar, cara kotor, cara yang dikeji daripada Islam, kau bayar mereka dengan wang yang tidak tahu berapa nilainya. Lepas tu kau nak cakapkan dengan orang-orang ni, bukan orang-orang ni, kau nak membutakan mata rakyat, mengatakan mereka ni semua mujadid. Tapi you and all your gang yang dah melompat ni, you guys know what you have done. Whether you're wrong or you're right. Tak ada conscience ke? Kalau salah pun, yalah, orang salah takkan nak aku salah ya. Orang nak mencuri takkan nak mengakukan dia mencuri. So sekarang kita nak cakap pada rakyat, janganlah kita tertipu dengan golongan-golongan Zuraidah and the gang. Yes. Ini yang persoalan kita. Yang terpentingnya siaran seperti ini bukan kita nak mengutuk, bukan. Apakah yang sebenarnya? Nak memperbetulkan. Kita nak memperbetulkan supaya rakyat tidak tertipu dan rakyat, sebab maklumlah, if you ask 100 of these people here, apa maksud mujadid, dia pun tak tahu apa mujadid kan. So jadi kita di sini nak menerangkan kepada rakyat apa istilah mujadid, apa makna dia, dan apa yang benarnya Zuraidah cuba nak kelentong lah. Kata yang bagus kelentong lah. Ni dia memang kaki kelentong lah Mina ni. Betul-betul lah kelentong habis. Okey, maknanya sekarang dah jelas. Kita mengatakan bahawa kalau begini kalau kita kata beginilah takrif kepada mujadid memang salah sangat dan menyesatkan. Kita tak mahu rakyat Malaysia sana disesatkan oleh kefahaman yang seperti ini. Dan katanya tadi Saifuddin Abdullah juga menyentuh soal muhajirin. Muhajirin apa? Kamu hijrah nak samakan dengan Rasul. Tak payahlah, ya Allah. Nak samakan para sahabat. Siapa dia? Kan dia nak comparekan dia dengan Rasul. Nak sama dengan para sahabat. Seolahnya para sahabat tu hijrah. Hijrah apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dengan kamu telah menjual kepentingan rakyat demi untuk kuasa dan juga untuk kepentingan kamu. Ini bukan sifat dan akhlak seorang mukmin. Muhajirin, mukmin. Ini bukan orang muhajirin, bukan begitu. Muhajirin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengikut kepada apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Ini kamu pindah ni diarahkan oleh siapa? Oleh nafsu kamu ke? Oleh fulus? Oleh kuasa? Oleh apa lagi? Nafsu, kuasa dan tamak. Dia mereka ni sangat tamak dan seolah-olahnya dia macam mereka tu bertuhankan dengan nafsu. Ya, betul. Kan? Saya tengok, maaflah, sorry to say I may be wrong, but saya rasa rakyat semua mungkin bersetuju dengan saya yang Zuraidah and the gang ni semua. Yang kita sekarang tengah cakap pasal Zuraidah lah. We will go to another person later on. But now we are trying to focus on Zuraidah first. But saya rasa macam Zuraidah ni memang dia dah dibutakan hatinya dah terlalu keras untuk nak
Come on Zuraida, please, bertaubatlah. You know you have done so much of wrong. Janganlah nak membodohkan rakyat lagi ya. Jangan kerana kuasa tu, you tergila kuasa, you sanggup buat apa saja. Betul. We know what you have done. And rakyat pun tidak bodoh. Rakyat pun tahu apa yang you dah buat. You nak buat apa benda? You nak bertanding kat mana? You nak buat apa? Yang benarnya, apa you punya matlamat? I wish and I hope you actually watch this video. And hopefully I pray that Allah will give you some guidance. Because I think you dah, bukan you sesatkan orang, you sesatkan diri you sendiri. Betul. You sekarang you menyesatkan diri you sendiri. Saya dengan Mu sebagai kita ni rakyat Marhain, kita pun tidak diupah oleh sesiapa pun untuk berhujah pada malam ni. Tapi kita bagi pihak rakyat Marhain, kita cuma nak minta rakyat buka mata, buka minda, cuba fikir mana yang baik, mana yang tidak. Sebab kita tak dapat apa-apa pun. We are not politician. So jadi kita nak cakap, tengok sekarang ni dia orang ni dah melampau. Sudah dia akan, besok kita tak tahu dia akan gunakan apa pula. Sekarang ni kalau you notice, setiap hari ada kejutan. Kejutan dengan this politician. If not her, is Azmin, is either one. Okey, yang terbaru pula Doktor. Okey, selesai masalah kita kata Muhajirin tadi. Sebab tu satu lagi dia kata Ansar. Ansar tu siapa? Nak memberitahu kepada kita Muhyiddin Yassin tu Ansar kah? Atau nak beritahu siapa? Ansar tu siapa Ansar? Ansar ini adalah mereka yang berada di Madinah yang menyambut kedatangan Rasul bersama dengan sahabat-sahabat dia, iaitu Muhajirin. Nak mengkaitkan ini tiga terminologi ni, terms ini, satu Muhajirin, kedua Ansar, ketiga Mujahidin, saya rasa tak kena langsung. Bukan, they are nowhere near them. Betul. Ya Allah, Jauh jauh sekali, macam langit dengan bumi lah, please.